Pindaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik berkuat kuasa pada 15 Disember ini selepas ia diwartakan semalam. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Ikmaruddin Ishak berkata, pewartaan Seksyen 3-A dan B Akta Perlembagaan Pindaan 2019 mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Beliau menerusi satu kenyataan turut memaklumkan pindaan kepada perundangan subsidiari berkaitan pilihan raya iaitu peraturan-peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih pindaan 2021 serta peraturan-peraturan pilihan raya penjalanan pilihan raya pindaan 2021 telah diwartakan pada 30 November lalu. Pindaan itu turut berkuat kuasa pada 15 Disember ini setelah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Seksyen 17 Akta Pilihan Raya 1958. SPR katanya akan membentangkan kedua-dua pindaan peraturan dalam mesyuarat kedua Penggal keempat Parlimen ke-14 2021 dalam masa terdekat. Dalam pada itu, kelayakan umur pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik tidak akan dilaksanakan pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 18 Disember depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, walaupun kerajaan telah pun mewartakan arahan terbabit, pilihan raya negeri pada kali ini hanya melibatkan daftar pemilih pilihan raya terkini yang dikemas kini sehingga 2 November 2021. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan daftar pemilih pilihan raya itu telah diperakui sebelum pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-11 pada 3 November 2021. Ini selaras dengan Peraturan 9 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih 2002. Jelasnya keputusan itu adalah berdasarkan proses undang-undang termasuklah keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi Kuching dan bukannya untuk menafikan atau mengetepikan hak dan hasrat para belia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mengundi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikkan. Keberkesanan pengundi remaja. Baiklah, mari kita lihat pengenalan serta intipati tentang pengundi remaja. Pada 16 Julai 2019, sejarah baru tercipta di Malaysia di mana Undi 18 iaitu satu kempen telah berjaya untuk melayakkan golongan muda berumur 18 tahun untuk mengundi dan menjadi calon dalam pilihan raya. Perubahan ini direalisasikan oleh wakil rakyat muda iaitu Sheikh Sadiq Syed Abdul Rahman. Ini ialah bukti pemerkasaan demokrasi yang dimulakan oleh anak muda. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 itu memperolehi sokongan sebanyak 211 daripada 222 ahli parlimen iaitu lebih daripada 2/3 persetujuan ahli-ahli Dewan Rakyat selepas 2 kali undian dilakukan. Hasilnya, umur mengundi dan kelayakan menjadi wakil rakyat di Malaysia diturunkan dari 21 tahun ke 18 tahun. Keputusan ini dibuat berikutan Mahkamah Tinggi Kuching memutuskan bahawa undi 18 dan pendaftaran pemilih secara automatik perlu dilaksanakan menjelang 31 Disember tahun 2021. Putrajaya akur dengan keputusan tersebut. Perubahan ini menunjukkan Malaysia telah bersedia untuk mencontohi demokrasi negara maju dan negara membangun yang lain. Mengikut garis panduan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Convention on the Right of the Child, umur 18 tahun ini dikira sebagai cukup dewasa dan boleh membuat keputusan. Majoriti negara di Eropah telah pun menurunkan had umur minima pengundi kepada 18 tahun sejak dari era 60-an. Manakala di Asia pula, kebanyakan umur mengundi di negara yang mempunyai demokrasi yang aktif dan progresif seperti Bangladesh, Hong Kong, India, Iran, Iraq, Jepun, Korea dan Pakistan ialah seawal usia 18 tahun hingga 19 tahun. Selain itu, ia merupakan satu langkah ke hadapan untuk memastikan jumlah yang menentukan pemimpin negara betul-betul diwakili oleh semua peringkat umur. Undi 18 dapat memberi kesegaran dari segi
kepimpinan parti politik dan dasar kerajaan dalam jangka masa yang panjang. Sehubungan dengan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memastikan perkara-perkara yang membabitkan peraturan dan perundangan bagi pelaksanaan dua perkara itu selesai menjelang 31 Disember 2021 dan ia sedia digunakan pada awal tahun 2022. Belia 18 tahun, matang dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Pelaksanaan undi 18 akan bermula pada Februari tahun 2022 di mana pilihan raya di negeri ini akan menggunakan pendaftaran pemilih secara automatik bagi pengundi yang berusia 18 tahun. Kematangan seseorang tidak boleh diukur dari segi usia. Sebaliknya, ia boleh ditampilkan melalui perilaku dan cara berfikir. Sehubungan dengan itu, hak mengundi ini wajar diberikan kepada individu yang telah pun mencapai umur 18 tahun kerana mereka mampu menyumbang kepada sosioekonomi masyarakat, memikul tanggungjawab kerakyatan, tertakluk di bawah kontrak perjanjian, dibolehkan membayar cukai dan diberikan hak untuk berkahwin, bekerja dan bertanggungjawab penuh kepada diri sendiri. Situasi ini mampu menjelaskan bahawa hak mengundi wajib diberikan kepada orang yang berfungsi sebagai ahli masyarakat dan rakyat dan bukannya kerana pengetahuan dan kematangannya dalam bidang politik. Penurunan umur minimum mengundi dan bertanding sebagai ahli Dewan Rakyat dilihat mampu memberi lebih masa kepada golongan muda mendekati dan mendalami arena politik dan kepimpinan negara. Apabila terdapat ramai wakil golongan muda dalam arena politik, sudah tentulah generasi muda ini akan lebih didengari. Idea-idea generasi muda yang terbaru dan kontemporari boleh dikongsikan dengan kepimpinan negara dalam mencorakkan dasar-dasar negara yang lebih berkesan. Gabungan intelek muda dan pengalaman golongan tua ini sudah pastilah mampu membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Justru itu, pihak kerajaan perlu komited untuk mendidik pelajar sekolah dan belia mengenai sistem demokrasi negara termasuk negara yang lain untuk mewujudkan kesedaran politik seperti mana yang disyariatkan oleh Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem Undang-Undang Pilihan Raya ERC. Pendidikan mampu mematangkan golongan pengundi muda untuk memilih individu atau kelompok yang dilihat boleh memimpin Malaysia menjadi sebuah negara yang progresif di masa hadapan. Dengan ilmu pendidikan, pengundi dan undi 18, ia dapat mengelakkan generasi muda daripada mempunyai sikap tidak minat politik. Ramai kalangan pelajar didapati mempunyai tanggapan negatif mengenai politik negara. Malah, terdapat juga yang tidak kenal dengan jemaah menteri, tidak tahu mengenai sistem pemerintahan serta perundangan negara dan tidak ambil peduli mengenai isu-isu semasa. Contoh terbaik yang mengamalkan pendidikan pengundi ialah Australia. Ilmu pendidikan pengundi di Australia diberikan kepada semua lapisan masyarakat dan ia bermula dari sekolah rendah. Model demokrasi dan pilihan raya diajarkan dalam semua subjek pendidikan sejak mereka berumur 7 tahun lagi. Pelajar diperkenalkan mengenai asas demokrasi, kepentingan mengambil bahagian dan membuat pilihan. Paling menarik, subjek pilihan raya ini diubah kepada satu bentuk yang menarik minat dan tidak membebankan. Usaha ini dipercayai dapat menyedarkan golongan muda mengenai kepentingan keluar mengundi apabila tiba masanya kelak. Saya rasa sekian dari saya serahkan kesan-kesan keberkesanan pengundi remaja kepada kawan saya. Terima kasih kepada saudara Hamzah untuk pembentakan sebentar tadi. Saya Nelson ingin membentang tentang kebaikan menurunkan umur layak mengundi kepada 18. Menurunkan umur layak mengundi kepada 18 bermaksud mewujudkan lebih banyak kebebasan tetapi mungkin menyebabkan jumlah keluar mengundi yang lebih rendah. Ia juga akan memberikan impak besar terhadap negara dan akan melahirkan sudut pandang yang lebih segar mengenai senario politik dalam negara.
Berikut merupakan beberapa kebaikan utama. Pertama sekali, menangani kebimbangan golongan remaja. Menurunkan umur layak mengundi mewujudkan platform untuk menangani isu-isu yang secara langsung yang memberi kesan kepada populasi remaja. Ahli politik dan parti lebih cenderung untuk mengutamakan dasar yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan dan keperluan sosial golongan muda. Selain itu, pemerkasaan belia. Menurunkan umur layak mengundi kepada 18 menghantar mesej kepada golongan muda Malaysia bahawa pendapat mereka penting dan sumbangan mereka amat dihargai. Pemerkasaan ini boleh membawa kepada peningkatan penglibatan sivik di luar pengundian seperti penganjuran komuniti dan sebagainya. Yang ketiga, pembaharuan demokrasi. Membawa suara yang lebih muda ke dalam politik menyuntik tenaga dan perspektif baharu yang menghidupkan semula wacana politik. Ia mencabar norma yang ditetapkan dan menggalakkan ahli politik menyesuaikan diri dengan dinamik masyarakat yang berubah-ubah. Yang keempat, meningkatkan kestabilan kerajaan. Pangkalan pengundi yang lebih besar dan lebih pelbagai menjadikan ahli politik lebih bertanggungjawab kepada julat yang lebih luas. Ini membolehkan bahawa pada dasar yang lebih baik yang mencerminkan keperluan segmen penduduk yang berbeza. Yang kelima, penglibatan dan perwakilan remaja. Menurunkan umur layak mengundi kepada 18 memperkasakan anak muda Malaysia untuk mengambil bahagian dalam membentuk masa depan negara mereka pada peringkat yang lebih awal. Ia mengakui suara dan kebimbangan mereka, memupuk rasa pemilikan dan penglibatan dalam isu nasional. Yang keenam, kebebasan bersuara. Menurunkan umur layak mengundi ke 18 boleh memberi manfaat kerana ia membolehkan orang remaja bersuara dalam keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Ia menggalakkan penglibatan sivik dan menggalakkan kesedaran politik dari usia yang lebih awal. Selain itu, melahirkan generasi yang berkemahiran politik. Orang muda sering membawa perspektif segar dan idea inovatif ke meja. Dengan membenarkan mereka mengundi, landscape politik menjadi lebih pelbagai dan mewakili keperluan dan aspirasi keseluruhan penduduk. Selain itu, norma global. Menurunkan umur layak mengundi kepada 18 menyelaraskan Malaysia dengan piawaian antarabangsa dalam penyertaan demokratik. Banyak negara telah pun menyedari kepentingan melibatkan warga muda dalam proses pilihan raya. Lebih lagi, memperkukuh demokrasi. Demokrasi yang sihat berkembang pesat dengan penglibatan dan perwakilan rakyat. Dengan memperluaskan franchise untuk memasukkan mereka yang berumur 18 tahun, Malaysia bolehlah mengukuhkan asas sistem demokrasinya. Selain itu, menggalakkan penyertaan sivik. Pemberian hak mengundi kepada remaja 18 tahun tetap menggalakkan pendidikan dan kesedaran sivik. Ia menggalakkan kewarganegaraan aktif dan membuat keputusan yang bertanggungjawab. Hal ini demikian kerana golongan dewasa bermotivasi untuk memahami dasar, perbahasan dan calon dengan lebih teliti. Melibatkan pengundi yang remaja boleh mewujudkan tabiat penglibatan sivik sepanjang hayat. Apabila individu mula mengundi pada usia 18 tahun, mereka lebih cenderung untuk terus mengundi dalam pilihan raya berikutnya yang memastikan penyertaan yang berterusan dalam proses demokrasi. Walaupun terdapat banyak faedah yang jelas untuk menurunkan umur layak mengundi kepada 18, benda ini adalah penting untuk memastikan pengundi muda mendapat maklumat dan terlibat dengan secukupnya. Program dan inisiatif pendidikan sivik harus diadakan untuk menggalakkan penyertaan politik yang boleh melengkapkan perubahan ini, yang melengkapkan warga muda dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membuat keputusan termaklum yang membentuk masa depan negara. Bagaimanapun, terdapat juga kelemahan menurunkan umur layak mengundi kepada 18. Tajuk ini akan dibentang oleh saudara Ashfin Rehan pada slide seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Nelson. Seterusnya, saya akan menyambung dengan membentangkan tentang kelemahan pengundi 18. Sebagai golongan remaja yang baru sahaja menginjak usia dewasa, sudah tentu mereka mempunyai kelemahan dalam beberapa faktor. Berikut merupakan kelemahan yang mungkin dialami oleh golongan remaja
berusia 18 semasa musim mengundi. Pertama, pengundi 18 kurang kefahaman dan pengalaman dalam politik. Kebanyakan dari pengundi 18 tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang politik dan pilihan raya. Hal ini disebabkan kurangnya pendedahan dalam dunia politik sebelum mereka mengundi. Kesannya, mereka mungkin tidak mempunyai parti politik yang jelas untuk diundi dan mereka akan menjadi seperti lalang, tidak mempunyai ala tuju dan sudah pasti hal ini akan menjejaskan pilihan raya yang dijalankan. Kedua, pengundi 18 mudah terpengaruh. Saat berusia 18 tahun, kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pegangan yang kuat. Hal ini akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dari media sosial dan rakan sebaya. Mereka selalu cepat mempunyai informasi-informasi dan berita-berita palsu yang diedarkan melalui media sosial maupun rakan sebaya mereka tanpa membuat kepastian bahawa informasi tersebut dapat dipercayai ataupun tidak. Impak buruknya, pengaruh-pengaruh tersebut dapat mengubah pandangan mereka terhadap ahli politik yang akan bertanding, terutama sekali sekiranya informasi yang mereka terima adalah tidak benar. Ketiga, pengundi 18 yang tidak mempunyai jiwa politik. Terdapat segelintir atau beberapa pengundi 18 yang tidak tertarik pada politik. Mereka membuat kesimpulan ataupun andaian bahawa pengaruh politik tidak menjejaskan kehidupan harian mereka. Mereka menjadi orang yang pasrah terhadap proses politik. Hal ini menunjukkan bahawa mereka masih belum menyedari tanggungjawab sebagai warga negara yang harus ikut serta dalam pengundian yang dijalankan bagi menjayakan sistem demokrasi yang didirikan di negara kita. Terima kasih, itu saja daripada saya. Seterusnya, kita akan beredar ke saudara Kiang. Biar kita renungkan sejenak. Apakah cadangan-cadangan penambahbaikan untuk remaja 18 tahun mengundi? Yang pertama, pihak kerajaan seharusnya menawarkan semula pendidikan sivik di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan sivik dapat memberikan konsep mengundi kepada generasi muda sejak kecil lagi. Dengan ini, mereka akan dicurahkan dengan mengundi adalah peluang untuk mengubahkan masa kelak negara. Mereka akan dididik dengan mengundi kepada pemimpin yang berkebolehan serta mampu berkhidmat kepada masyarakat. Sebenarnya, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, pernah menawarkan pendidikan sivik di sekolah rendah dan sekolah menengah. Tetapi, subjek ini telah digabung jalinkan ke dalam buku teks bahasa Melayu, pendidikan moral dan sejarah sejak tahun 2013. Walaupun ini merupakan perubahan yang baik, kerana pelajar sudah kurang satu subjek perlu belajar. Tetapi, guru semasa sekolah kita jarang menggunakan buku teks semasa mengajar, terutamanya guru subjek bahasa Melayu. Mereka hanya mencinta latihan kepada kita dan banyak topik tentang mengundi telah diabaikan. Ini telah menyebabkan generasi muda kurangkan maklumat tentang undi dan mereka tidak akan menitik beratkan kepentingan mengundi. Tegasnya, pendidikan sivik seharusnya ditawarkan semula oleh pihak kerajaan di sekolah. Tambahan pula, media sosial sepatutnya mengahadkan maklumat yang agresif tentang pilihan raya supaya remaja tidak dipengaruhi oleh maklumat tersebut. Sebagai analoginya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh melakukan dendaan kepada penyebar maklumat agresif. Kita boleh menjelang kepada pilihan negeri yang telah diadakan pada bulan lepas, iaitu 12 Ogos, yang bukan sahaja parti-parti politik menggunakan media sosial untuk menarik undi. Terdapat juga sebahagian orang yang menyebarkan maklumat agresif
tentang pilihan negeri. Kebanyakan tujuan maklumat tersebut adalah untuk menyebabkan konflik di antara kaum. Sebagai seorang remaja, kita mestilah mengundi kepada calon yang mampu berkhidmat untuk masyarakat dan mempunyai minda yang terbuka. Oleh itu, kualiti hidup kita akan meningkat dan juga perselisihan faham antara kaum tidak akan berlaku. Saya berharap generasi muda mestilah mempunyai pandangan diri sendiri semasa mengundi. Justeru, pihak berkuasa seharusnya mengehatkan maklumat yang agresif di dalam media sosial.